fokus minggu ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118. Turut berangkat ke majlis itu Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam serta Pengerusi Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB Raja Tan Sri Arsyad Raja Tun Uda. Menara Merdeka 118 itu dimiliki PNB melalui anak syarikat milik sepenuhnya PNB Merdeka Venture Sdn Berhad. Menara canggih yang memiliki 118 tingkat dengan ketinggian 678.9 meter itu adalah yang kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifah Dubai 828 meter. Direka bentuk oleh Fender Katsali Dis dari Melbourne, Australia. Struktur itu termasuk puncak menara 40 tingkat iaitu 160.4 meter. Sebelum ini, Shanghai Tower dinamakan sebagai menara kedua tertinggi di dunia iaitu 632 meter. Baik, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah merintahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meneruskan kerja mengurus negara. Al-Sultan Abdullah juga bertitah bahawa pihak istana tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Mengulas lanjut, Anwar memaklumkan seperti kelazimannya menghadap Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong bagi menyembah maklum urusan kertas-kertas kabinet dan turut mengulas beberapa perkembangan semasa. Beliau menambah, seandainya ada cadangan mana-mana pihak untuk menyampaikan derma sebanyak RM500 juta atau RM750 juta, ia hendaklah disalurkan terus kepada asnaf dan golongan miskin dalam negara. Baik, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan semua kementerian, jabatan dan agensi mengemukakan laporan bulanan berkaitan perkembangan serta sumbangan penjawat awam dalam melaksanakan projek kerajaan. Perdana Menteri berkata laporan terbabit perlu melalui Ketua Pengarah dan Ketua Setiausaha KSU Kementerian kepada Ketua Setiausaha Negara KSN untuk dimaklumkan kepada beliau. Anwar berkata kaedah baharu itu penting supaya semua agenda kerajaan dapat dicerakinkan sama ada dalam peralihan tenaga, transformasi digital, pelan perindustrian atau kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Katanya, disebabkan itu kerajaan tidak meneruskan lagi dengan cara rundingan terus untuk mengelakkan kecelaruan dan salah guna. Baik, Kerajaan Arab Saudi menetapkan kuota jemaah haji Malaysia bagi musim haji tahun ini sebanyak 31,600 orang jemaah, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Beliau berkata perkara itu dimaklumkan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan sempena majlis menandatangani Memorandum Aturan Urusan Haji 1445 Hijrah 2024 di Jeddah, Arab Saudi. Jelasnya, kuota haji pada tahun lepas adalah seramai 31,600 jemaah haji. Muhammad Naim berkata turut dibincangkan ialah berkaitan urusan di masyair termasuk pengangkutan bagi jemaah haji dan para petugas haji. Muhammad Naim berada di Jeddah, Arab Saudi bagi menyertai persidangan haji dan umrah 2024 yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi baru-baru ini. Baik, Kerajaan Negeri Pahang tidak bersetuju Universiti Tenaga Nasional UNITEN kampus Muazzam Shah ditutup. Menurut Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, kerajaan negeri akan terus mempertahankan supaya universiti yang ditubuhkan pada tahun 2001 ini terus beroperasi di Muazzam Shah. Jelas Wan Rosdi, penutupan pengoperasian UNITEN tersebut akan memberi implikasi yang tidak baik kepada anak-anak muda melanjutkan pelajaran dan merencatkan ekonomi setempat. Kerajaan Negeri Pahang menerusi Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK yang bermesyuarat menyatakan pendirian tidak bersetuju terhadap cadangan penutupan Universiti Tenaga Nasional UNITEN kampus Sultan Haji Ahmad Shah KSHAS di Muazzam Shah Rompin. Tegasnya, kerajaan negeri akan mempertahankan supaya universiti yang ditubuhkan itu terus beroperasi dan berharap agar cadangan untuk menutup universiti perlu dikaji semula demi kesejahteraan semua pihak. Baik, sekian fokus untuk minggu ini. Untuk maklumat lanjut, layari portal rasmi Suara.tv dan media sosial Facebook, Instagram, TikTok Suara TV. Saya Janah Jalidar. Assalamualaikum dan salam hormat.